Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Dunia 10 Pagi. Genap sebulan perang Palestin-Israel. Angka korban di Gaza akibat serangan tentera Zionis kini melebihi 10,000 orang. Lebih 73% korban terdiri daripada kanak-kanak, wanita dan orang tua. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, rejim Israel membunuh 10,022 mangsa dan mencederakan lebih 25,000 yang lain. Jumlah korban itu termasuk 4,104 kanak-kanak dan 2,641 wanita. Sejumlah 2,350 lagi hilang, termasuk kira-kira 1,300 kanak-kanak. Mangsa yang hilang dikuatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan yang musnah akibat serangan udara tanpa henti rejim Zionis. Keganasan tentera Yahudi itu juga menyebabkan 70% daripada 1.5 juta penduduk Palestin hilang tempat tinggal. Tentera Israel turut memutuskan semua jenis perkhidmatan komunikasi di semenanjung Gaza. Pengaboman Israel turut merosakkan lebih 200 sekolah dan 80 bangunan kerajaan serta 47 buah masjid, manakala 3 gereja rosak teruk. PBB menggesa kejahatan senjata di wilayah 2.4 juta penduduk di mana rejim Israel memutuskan bekalan air, makanan dan bahan api. Kementerian Kesihatan Palestin juga menyatakan seramai 153 lagi mati di tebing barat dalam tempoh sebulan perang tercetus. Sementara itu, angka cedera meningkat kepada lebih 25,000 di Gaza dan 2,200 di tebing barat. Tentera Zionis kini melancarkan serangan bom ke atas lebih banyak sekolah, 2 ambulans dan sekitar 3 hospital hingga menyebabkan kematian. Selain orang awam, seramai 116 anggota perubatan, 18 petugas kecemasan dan kaki tangan pertahanan awam terbunuh akibat keganasan Israel. Kemarin, serangan udara Israel yang menyasarkan sekolah Al-Faqura di kem pelarian Jabalia menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh, manakala lebih 70 lagi cedera. Pertempuran penjajah Israel dan Hizbullah juga semakin meruncing di sepadan Lubnan. Selain orang awam termasuk kanak-kanak, rejim Zionis turut menyasarkan wartawan yang membuat liputan berita. Seramai 35 wartawan telah terkorban dalam serangan ganas tentera Israel di Palestin. Di selatan Lubnan, 4 ahli keluarga wartawan Samir Ayub terbunuh dalam serangan udara pengganas Israel. Kesemua mangsa merupakan kakak dan 3 lagi cucu Samir berusia antara 10 hingga 14 tahun. Ketika kejadian, kereta mangsa sedang mengekori kereta yang dipandu wartawan Lubnan berkenaan sebelum dibom. Pada malam Sabtu pula, serangan udara Israel ke atas Gaza meragut nyawa 4 kanak-kanak dan 3 anggota keluarga seorang jurugambar agensi Anadolu. Serangan terbabit telah memusnahkan kediaman Al-Alol yang terletak di tengah-tengah kem pelarian Al-Makhazi di Gaza. Saudara Arab Saudi, Jordan, Qatar dan Yaman mengutuk kenyataan Menteri Kabinet Israel yang mencadangkan untuk menggugurkan bom nuklear di Gaza. Kenyataan celupar Menteri Israel itu turut dikecam pemimpin dunia. Negara-negara Arab menyifatkan kenyataan itu mencerminkan sikap tidak peduli nilai kemanusiaan, etika agama dan undang-undang. Jordan mengecam kenyataan tersebut dan menyifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai dan jenayah kemanusiaan. Kementerian Luar Qatar pula menyatakan ancaman itu merupakan hasutan untuk melakukan jenayah perang. Ia juga terbukti kebencian Israel terhadap Palestin dan melambang sikap ekstremisme yang belum pernah berlaku sebelum ini. Ratusan pelancong mengambil peluang menaiki kereta api terapung atau floating train yang kini menjadi fenomena di Thailand. Pengembaraan kereta api semakin popular di negara Gajah Putih itu dengan pelancong mencari pengalaman perjalanan di luar landasan. Pelancong dan orang ramai teruja bersuah foto menikmati pemandangan air selepas turun dari gerabak yang berhenti di jambatan sempit. Kereta api berkenaan hanya dijadualkan bergerak khusus pada hujung minggu daripada Bangkok ke Empangan Pasagat Jelasid. Perkhidmatan pertama, Road Fai Loinam, menandakan berakhirnya musim hujan. Empangan Pasak Jelasid hanya menjadi tarikan pelancongan dari November hingga Januari. Dengan perjalanan kereta api itu, penumpang Baik saudara, berita Dunia 10 Pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.